A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur Al-Quran, surah yang baru, itu surah An-Naml. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, pengajaran akhir surah An-Nahl. Ayat 126. Ayat 126, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Maksudnya, dan sekiranya kamu membalas, maka balaslah dengan seumpama apa yang kamu dihukum dengannya. Dan pasti sekiranya kamu sabar, pasti ia adalah lebih baik bagi orang yang sabar. Pengajarannya, pertama, Islam adalah agama adil. Islam adalah agama yang adil. Iaitu memberi hak kepada sesiapa sahaja yang haknya telah diambil. Untuk dia menuntut haknya. Termasuklah hukum qisas. Sesiapa yang dipukul atau dicederakan, maka dia boleh membalas seperti apa yang orang lakukan kepadanya. Yang kedua, Islam juga adalah agama rahmat. Iaitu Islam mengutamakan sabar dan memaafkan kepada mereka yang melakukan kezaliman. Dan memaafkan itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada menuntut haknya kembali. Sekiranya kemaafan itu membawa kebaikan
Yang ketiga, balasan adalah berdasarkan kepada amalan. Semakin sukar amalan, semakin sukar sesuatu amalan, maka semakin besar dan tinggi ganjaran pahala amalan tersebut. Sebagaimana sukarnya sabar dan memaafkan orang lain, maka ganjaran pahalanya tidak ada had. Ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Maksudnya, dan hendaklah engkau sabar dan tidaklah sabar engkau melainkan dengan pertolongan dan taufik Allah. Dan janganlah engkau bersedih ke atas mereka yang tidak beriman, dan jangan engkau dalam kesempitan dari apa yang mereka rancang. Pengajarannya, sabar adalah wajib. Dan sekiranya tidak ada sabar, semua perintah Allah dan larangannya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Yang kedua, tidak mungkin seseorang itu sabar melainkan dengan ilmu, kemudian dengan pertolongan dan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tidak harus seseorang pendakwah bersedih apabila dakwahnya tidak diterima. Bahkan sepatutnya dia bergembira kerana dia telah melaksanakan kewajipannya berdakwah. Bersedih, yang keberapa? Yang keempat. Bersedih adalah satu perbuatan yang tidak baik dan sangat disukai oleh syaitan.
kerana ia tidak boleh memberi apa-apa faedah dan tidak boleh menolak apa-apa mudarat. Bahkan ia boleh menjadi dosa. Sekiranya kesedihan itu boleh menghalang ibadat utamanya. Yang kelima, kesedihan yang terpuji dan mendapat pahala apabila seseorang itu sedih disebabkan dosanya dan kecuaiannya dalam agama. Yang akhirnya membawanya untuk bertaubat kepada Allah. Yang keenam, tips untuk mendapat kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan ialah dengan sentiasa berzikir kepada Allah, memperbanyakkan solat sunat dan istiqamah dalam beribadat kepada Allah sehingga wafat. Ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Maksudnya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka sentiasa melakukan kebaikan. Okey, pengajarannya pertama, manusia yang paling bahagia ialah orang yang Allah sentiasa bersamanya. Orang yang Allah sentiasa bersamanya. Yang kedua, dua amalan utama agar Allah sentiasa bersama kita dan akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat ialah pertama, sentiasa merasai kebesaran Allah dengan mentaati perintah dan larangannya. Dan kedua, sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Okey, cukup lah. Kita masuk surah yang baru.
surah An-Namlu. An-Namlu ni ialah semut. Surah ini dinamakan surah An-Namlu. Kata ahli tafsir sebabnya ialah tidak ada perkataan An-Namlu iaitu semut yang disebut dalam Al-Quran melainkan dalam surah An-Namlu. Surah ini juga dinamakan surah Sulaiman kerana kisah Nabi Sulaiman disebut dengan agak detail dalam surah An-Namlu. Kisah Nabi Sulaiman dengan kerajaannya, dengan dakwahnya kepada Raja Balqis dan sebagainya. Dan surah ini juga dinamakan surah Al-Hudhud, iaitu burung hudhud. Sebab nama burung ini, burung hudhud, tidak disebut dalam Al-Quran melainkan dalam surah An-Namlu. Nanti kita akan jumpa bagaimana seekor burung yang tidak berakal tapi buat kerja dakwah. InsyaAllah. Dan surah ini ulama sepakat bahawa ia adalah Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Ya. Iaitu surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Manakala Madaniyah ialah surah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Antara intipati surah ini, pertama, intipati surah. Surah ini menceritakan tentang kehebatan Al-Quran dan mukjizatnya dan membuktikan kelemahan manusia. Ayat kedua, surah ini menerangkan sifat-sifat orang-orang yang beriman dan balasan kepada mereka di akhirat, dan sifat-sifat orang yang rugi dan balasan untuk mereka di akhirat. Kemudian yang ketiga, surah ini menyebut kisah-kisah para Nabi. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Lut. Ada 4 Nabi disebut dalam surah An-Namlu. Dan yang terakhir, surah ini menceritakan tentang hari kiamat dan syarat-syarat ataupun tanda-tanda hari kiamat. Okey. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah ini bermula dengan surah ayat huruf Tasin. Dia panggil apa? Huruf apa? Huruf muqatta'ah. Huruf dari segi bacaannya ada 2. Satu, muqatta'ah. Yang kedua, muttasilah. Jadi muqatta'ah maknanya daripada qata'u, putus. Mana huruf yang terputus. Contoh ni lah. Ta, sin. Sekarang nampak macam bersambung kan? Tapi sebenarnya dia terputus. Apa bukti? Bila kita baca satu-satu. Ta, sin. Kita tak baca tasa.
Ya. Ataupun fosil. Ha. Ha mim, Yasin, Alif Lam Mim kan. Yang kedua huruf muttasilah, huruf yang bersambung. Huruf yang bersambung ni macam ni lah. Ha, da, alif. Dia bersambung makna dia tak baca satu huruf demi satu huruf, tapi dia baca secara bersambung dan ada makna. Bila bergabung tiga huruf ni jadi bacaannya satu huda. Dia tak baca ha, dal, alif. Alif ke ya? Apa-apa je lah. Dan makna dia, huda apa makna? Petunjuk. Tapi kalau huruf muqatta'ah, huruf yang terputus, apa maknanya? Apa dia? Hanya Allah yang tahu. Ada makna ke tak ada? Ha? Ada makna? Ada makna? Dari mana kita tahu huruf muqatta'ah ada makna, tapi Allah saja yang tahu? Dari mana kita tahu? Apa dia? Allah tak akan buat benda yang mana mesti ada makna lah. Kalau ada makna, kenapa tak bagi tahu makna? Ada makna tapi tak bagi tahu, sia-sia tak? Tapi tak payah sebut. Jadi sebab tu ulama beza pendapat. Ada pendapat mengatakan ta huruf muqatta'ah ni alif lam mim yasin ha mim. Ada pendapat mengatakan ada makna, tapi Allah saja yang tahu. Apa dalil huruf muqatta'ah ada makna, tapi Allah saja yang tahu? Apa dalil? Tak ada dalil. Siapa yang beritahu huruf muqatta'ah ada makna? Siapa beritahu? Nabi tak beritahu. Yang berkata tu ialah ulama. Kan? Okey, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, huruf muqatta'ah ni tak ada makna. Sebab dia huruf. Yang ada makna huruf muttasilah. Huda ada makna, busyra ada makna, mukminin ada makna. Dan macam ni lah. Ini huruf muttasilah ke huruf muqatta'ah? Ha? Muttasilah. Ada ke bahasa Melayu huruf muttasilah muqatta'ah? Tak ada kan? Katalah kalau ada, dia adalah seumpama huruf muttasilah. Ada makna tak? Ada makna. Tapi kalau saya tulis S sahaja, ada makna? Tak ada. Ataupun A, B, C. Ada makna? Ha? Apa dia? Agak tu campur. Itu bagi orang Melayu. Kalau pergi Indonesia, dia tak kata batu campur, kan? Jadi kalau huruf, apa-apa saja bahasa, huruf tak ada makna. Maka begitu juga bahasa Arab, huruf tak ada makna, ta tak ada makna, sin tak ada makna. Jadi timbul soalan, kalau tak ada makna, apa faedah Allah letak benda yang tak ada makna? Kan? Tadi kata ada makna tapi tak bagi tahu, apa faedah? Ada makna tapi tak bagi tahu. Yang ni tak ada makna tapi sebut. Okey. Pendapat yang mengatakan huruf muqatta'ah tidak ada makna, dia kata ada faedahnya. Allah tak akan buat benda sia-sia. Apa faedahnya? Allah nak mencabar orang-orang musyrikin Mekah, khususnya yang tak percaya pada Quran, bahkan menuduh Quran direka oleh Muhammad. Jadi Allah kata, kalau kamu mendakwa Quran direka oleh Muhammad dan Quran turun dalam bahasa Arab, hurufnya ialah huruf hijaiyah. Alif ada, ta ada, sin ada, ya ada, apa lagi, ha ada. Semua huruf dalam bahasa Arab dan kamu pula bangsa Arab. Dan kamu pakar dalam bahasa Arab.
Kalau betul tuduhan kamu Quran dibuat oleh Muhammad dan Quran dalam bahasa Arab, kamu pula bangsa Arab, logiknya apa? Kamu boleh buatlah. Betul? Berarti bila Allah cabar buat seumpama satu Al-Quran, tak boleh. Allah kata tak apalah buat satu surah, tak boleh. Buat 10 ayat, tak boleh. Maka dengan cabaran ini membuktikan bahawa Quran daripada Allah, bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada juga pendapat mengatakan macam Yasin. Ini pendapat ketiga. Dia kata Yasin iaitu nama. Nama siapa? Ha? Nama siapa? Tak, nama lelaki yang berdakwah dalam surah Yasin tu. Kena ada kan seorang lelaki, waja'a min aqsal madinati rajulun. Datang daripada ibu kota yang jauh seorang lelaki. Jadi ada orang kata lelaki tu nama dia Yasin. Tapi tak ada dalil. Allah tak sebut nama, dia korek juga bagi nama kan. Macam siapa ni? Raja Balkis kan. Allah tak sebut nama, tapi orang Melayu korek-korek jumpa nama. Nama apa? Balkis kan. Lepas tu yang goda Nabi Yusuf. Allah tak sebut nama. Allah kata isteri pembesar. Tapi tak tahulah orang Melayu ke siapa, korek-korek jumpa nama. Namanya? Saya tak tahu dia korek kat JPN mana, tak tahu. Bila Allah tak sebut nama, Allah nak kita fokus pada apa? Pengajaran. Okey. Tawasin, tilka. Tilka, apa makna tilka? Itu. Tilka ayatul Quran. Itulah ayat. Apa makna ayat? Siapa tahu? Saya dah beritahu banyak kali dah. Kalau satu ayatun, kalau banyak ayat, apa makna dia? Apa dia? Tanda. Bahasa Arabnya alamat. Jadi setiap ayat dipanggil ayat. Sebab apa? Setiap ayat Al-Quran menunjukkan tanda kebesaran kehebatan Allah. Tapi bagi siapa? Orang yang berfikir, orang yang ulul albab. Kalau orang tak berfikir, dia baca 6,000 ayat pun dia tak rasa kebesaran Allah. Okey, itulah ayat-ayat kebesaran Allah yang ada pada Al-Quran. Okey. Sekarang tilka. Awas surah Baqarah apa dia? Alif Lam. Zalikal kitab. Yani tilka ayatul Quran. Okey. Kalau zalikal kitab, apa makna zalika? Apa makna? Apa makna? Zalika. Apa dia? Kenapa slow macam takut je? Ini awal-awal Quran lagi ni. Okey. Kalau tilka, sama mana? Dua-dua itu. Apa beza dia? Zalika dengan tilka. Satu muannas, satu muzakkar. Yang mana muzakkar? Zalika ni dipanggil muzakkar. Untuk perkataan muzakkar lelaki. Apa dia perkataan tu? Kitab. Kitab ni perkataan muzakkar ke muannas? Dia kalau muannas ni macam madrasatun. Ada tak kan? Kalau kita kata zalika madrasatun, salah. Sebab perkataan madrasah muannas. Zalika untuk muzakkar. Okey? Okey, di sini pula kenapa tilka? Sebab ayat tu adalah muannas. Okey? Ayat kalau mufrad satu, ayatun. Ada tamarbutah. Jadi kalau saya kata zalika ayatul Quran, salah. Kaedah bahasa salah.
Okey? Satu. Yang kedua, bila sebut zalika ataupun tilka, itu. Itu ni dekat ke jauh? Jauh. Quran ni sebenarnya dekat ataupun jauh daripada kita? Ha? Dekat duduk kat mana? Kat depan kan? Ada kan? Kalau dekat, kita guna apa sepatutnya? Ha? Ini bahasa Melayu. Bahasa Arab. Ha? Haza? Yang mana satu? Kalau ini, haza. Kalau muzakkar, ini muzakkar. Kalau ini haza, kalau itu zalika. Kalau muannas, kalau ini hazihi. Hazihi ayatul Quran. Kalau dekatlah. Kalau jauh, tilka. Okey. Soalan. Quran dekat ke jauh? Ha? Dekat. Dekat di hati ke dekat di mata? Tak apalah, dekat dua-dualah. Di hati pun dekat, di mata pun dekat kan? Sebab atas rak je. Okey, kalau dekat, sepatut haza ke ataupun zalika? Kalau dekat. Kita nak tunjuk Quran kan? Kita nak kata haza Quran ke zalikal Quran? Haza kan? Sebab dekat. Tapi kenapa Allah guna jauh itu? Boleh faham soalan? Kita nak tunjuk pada orang, ini anak lelaki saya. Kita guna apa? Anak ke depan. Itu anak saya. Betul ke salah? Salah. Jadi soalan dia, kenapa Allah guna itu? Allah tak guna ini. Apa dia? Asal, tapi sekarang kat depan. Apa jawapan? Betul. Dia zalika dengan tilka ni ada dua maksud. Satu menunjukkan jauh, yang kedua menunjukkan ketinggian dan kemuliaan. Kalau benda yang mulia, benda yang hebat, juga kita guna zalika. Contohlah macam Tok Guru besar depan kita kan. Kita kata itu Tok Guru besar, padahal depan kita je. Sebab apa? Itu tu menunjukkan juga kemuliaan. Okey? Kemuliaan Al-Quran. Jadi kemuliaan Al-Quran kena buat apa? Kena letak jauh-jauh ke letak dekat-dekat? Ha? Bukan letak jauh, bukan letak dekat, selalu baca. Selalu baca. Okey. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau Quran tu penuh dengan tanda kebesaran Allah, maksud apa? Siapa tak faham, dia tak kenal Tuhan. Siapa tak faham Al-Quran, sebenarnya dia tak kenal Tuhan. Bila orang musyrikin Mekah mula kenal Tuhan? Bila? Bila Nabi mula sampai ke Al-Quran pada mereka, berubah 180 darjah. Wa kitabim mubin, dan kitab yang mubin, yang jelas. Apa beza? Ayat, mula-mula ayat, lepas tu kitab pula. Apa beza? Ada ahli tafsir mengatakan itulah ayat-ayat Al-Quran, iaitu ayat dalam surah An-Naml. Dan itulah kitab yang mubin, iaitu sebuah Al-Quran. Okey. Tengok Allah sifatkan Quran dengan apa sifatnya? Mubin. Apa makna mubin? Jelas. Jelas dari segi apa? Kefahaman lah, sebab Quran diturunkan tujuannya ialah yang pertama ni. Hudan. Pertama sekali Allah kata sifat Al-Quran ialah
hudan, petunjuk. Jadi Quran tu jelas dari segi apa? Petunjuk. Dan Quran Allah kata apa? Dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas. Petunjuk untuk semua manusia. Bila untuk semua manusia termasuk tak yang bukan Islam? Dan untuk bukan Islam, jelas tak Al-Quran? Apa bukti? Apa bukti Quran jelas walaupun pada orang kafir? Apa bukti? Kuat sikit. Apa dia? Orang kafir pun bila baca dia faham, dia beriman. Lagi? Bukti Quran ni jelas termasuk pada orang kafir. Hari pertama Nabi sampai Quran, orang kafir musyrikin Mekah semua faham tak? Faham. Apa bukti dia faham? Yang tak setuju menentang habis-habisan. Yang setuju ubah. Okey, orang kata itu orang Arab. Tapi ada tak orang bukan Arab bila dengar pertama Al-Quran yang dibaca oleh Nabi pun mereka faham? Ada. Siapa? Bilal. Lagi? Salma Al-Farisi. Lagi? Suhaib Ar-Rumi daripada Rom, daripada Parsi. Bilal daripada Habsyah, kan? Jadi bila Nabi sampaikan Al-Quran pada orang Mekah, semua orang Mekah faham. Tak ada seorang mengatakan Quran ni tinggi, bahasanya tinggi, tak sesuai dengan kami. Kami orang Badui, kami jaga lembu je. Tak ada. Tapi bila sampai orang Melayu, nah, orang Melayu kata apa? Ha? Orang Melayu kata apa? Quran untuk orang-orang tertentu je. Untuk orang background agama, background ada mengaji Azhar. Sebab apa? Quran ni bahasa dia tinggi. Kami tak mengaji, kami bidang profesional, kan? Tiba-tiba Quran tak jelas. Boleh faham? Jadi apa masalah? Bila mindset dia macam tu, akhirnya dia tak ada usaha nak faham. Sampai bila? Sampai bila dia tak berusaha nak faham? Sampai mati. Betul kan? Sampai mati. Sebab ditanam dalam kepala dia, Quran susah. Bahasa dia tinggi. Untuk orang yang Allah kata kitabin mubin. Ada tak sambungan? Kitabin mubin lil ulama. Ada? Tak ada. Bahkan di sini hudan linnas. Dan saya sebut berapa kali. Ada tak ayat Allah perintah kepada Nabi kalau ada orang kafir yang dia berperang dengan orang Islam, lepas tu dia nak lari daripada kumpulan dia, Allah kata bagi perlindungan pada orang kafir. Apa tujuan? Supaya dia dengar Al-Quran. Jadi Allah perintah pada Nabi bagi perlindungan pada orang kafir supaya hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia dengar kata-kata Allah. Jadi Allah nak bukan orang Islam dia dengar, tapi Allah nak orang kafir pun dengar. Sebab apa? Sebab Quran untuk semua. Dan manusia bila tak faham Quran, dia sangat sukar untuk beriman kepada Allah. Okey. Jadi sekarang kita nak pecahkan apa ni? Kefahaman yang mengatakan Quran ni tak boleh difahami, susah untuk ustaz. Okey. Jadi Allah kata kitabim mubin. Kemudian, apa fungsi utama Al-Quran? Hudan, petunjuk. Apa makna petunjuk? Wis kan? Pernah tak kita buka wis dalam bahasa yang kita tak faham? Contohlah bahasa Urdu, kan? Pernah tak? Kenapa bila kita pilih wis, kita pilih dalam bahasa yang kita faham?
Sebenarnya kita buka waste tu nak ke mana? Ha? Destinasi ke mana? Yalah di mana? Al-Usta, dunia aja, betul. Nak pergi Al-Usta pun pilih waste yang bahasa difaham. Ini nak pergi syurga, pilih waste yang bahasa tak faham. Pelik tak? Nak pergi syurga ni, tak faham tak apalah. Awak nak pergi Al-Usta pun bahasa yang kamu faham. Macam mana nak pergi syurga baca berpuluh tahun tak faham? Nak ke mana ni syurga? Kalau saya buka waste dalam bahasa Urdu nak pergi ke Al-Usta, apa yang bersama saya cakap pada saya? Orang kata apa pada saya? Ha? Tak, saya memang tak pandai. Orang tahu saya tak pandai. Tapi saya buka dalam bahasa Urdu. Orang kata apa pada saya? Pasal apa orang kata saya gila? Sebab saya nak pergi satu destinasi menggunakan arahan yang saya tak faham. Betul tak? Orang terus kata gila. Dan saya pun tak akan buat pun. Takut orang kata gila. Tapi berapa ramai yang baca Quran nak pergi syurga dan baca waste yang dia tak faham, tak ada siapa kata dia gila. Dan dia pun tak rasa dia gila. Pelik tak? Pelik. Jadi Allah kata, Quran ni petunjuk, kamu kena fahamlah. Nanti dia kata pula, kalau salah tafsir, berdosa. Siapa suruh tafsir? Allah suruh belajar, bukan suruh mentafsir. Tafsir bukan taraf kita. Tafsir ni kepada siapa? Ulama yang cukup syarat ilmu dia. Ilmu masyarakat, mustalah, hadisnya, ulum Qurannya, balaghah, semua. Itu untuk mentafsir ayat Allah. Kita ni sekarang nak faham apa yang ulama tafsir. Saya pun tak boleh tafsir. Saya tak mampu. Saya baca kitab yang ditafsirkan oleh ulama yang cukup syarat. Dan saya baca, saya tulus sampaikan. Saya hanya penyampai. Bukan nak tafsir. Sebab tu kalau saya tak study, saya tak akan. Saya kelas. Ini kata-kata Allah ni. Kalau tafsir dengan pendapat kita, dosa besar. Okey? Hudan. Lepas tu, busyra. Apa makna busyra? Berita gembira. Tapi Allah kata, Quran asalnya hudan untuk semua manusia. Tapi bila sebut busyra, bukan untuk semua manusia. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Kenapa pula? Bila hudan untuk semua, bila busyra untuk orang beriman. Kenapa? Sebab kalau dia tak faham Al-Quran, dia tak akan fahamlah akhirat. Betul? Sebab cerita akhirat banyak dalam Al-Quran. Dan bila dia tak faham cerita akhirat, dia tak fahamlah balasan Allah yang terlalu hebat dan kekal abadi. Nikmat dalam surga dia tak tahu. Maka tak ada sebab untuk dia gembira. Betul kan? Jadi yang betul-betul gembira ialah yang faham dan yang beriman, iaitu yang ikut ajaran Al-Quran. Okey. Sebab tu ulama kata, bila Allah sebut sifat orang beriman, bila dijadikan Quran sebagai petunjuk, dia akan dapat satu lagi, iaitu dia akan gembira. Tengok, kata ahli tafsir, semakin dia beriman kepada Al-Quran, semakin dia dapat petunjuk, semakin dia gembira. Itu formula dia. Semakin dia beriman kepada Allah dan Al-Quran, semakin dia ikut ajaran Al-Quran, semakin dia gembira, semakin dia bahagia. Sebaliknya, semakin kurang dia beriman kepada Allah dan Al-Quran, semakin kurang dia jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan semakin kurang dia bergembira dengan Al-Quran. Jadi orang yang paling gembira dengan Al-Quran siapa? Orang yang beriman dan jadikan Al-Quran sebagai
Hudan. Okey. Busyra ni daripada perkataan ni, bashar, kulit. Tapi bila gembira, padahal asalnya kulit. Apa kaitan kulit dengan gembira? Basyarah, ni basyarah kulit. Apa kaitan kulit dengan gembira? Tak tahu. Okey. Kita nak tahu orang tu gembira ataupun tak, kita tengok apa? Tengok apa? Tengok muka dia lah. Kulit muka dia, betul kan? Jangan tengok perut dia. Tengok kulit muka kan? Senyum, sengih tu tanda dia gembira lah. Contoh kita tengah bersedih kan? Tiba-tiba orang bagi sampul, ada 1000. Kita gembira tak? Di mana nampak? Daripada kulit muka. Sebab itulah sahabat-sahabat ni, bila Nabi baca ayat Quran, cerita pasal akhirat, cerita pasal surga, berubah air muka dia. Senyum, nampak. Sebab apa? Yang bawa berita ni siapa? Allah. Allah tak mungkin dusta. Allah tak mungkin tak tepat janji. Okey. Kita sendiri, bila dengar cerita-cerita nikmat dalam Quran, berubah tak air muka kita? Berubah? Tengah-tengah sedih sebab harga minyak naik, beras tak cukup. Dia pun buka Quran. Bila buka Quran, tengok syurga, berubah, senyum. Sampai isteri kata, apa berita ni? Dah ada beras ke? Tak. Saya dengar cerita syurga bila kita sabar. Pernah tak macam tu? Tengah-tengah serius, buka Quran, senyum. Tak kan? Bila kita senyum? Bila dekat-dekat sadaqallahul azim. Itu bukan sebab berita gembira, tapi sebab mindset kita baca nak habis. Bila nak habis, kita gembira. Sebab itulah manusia secara umumlah, orang paling gembira bila baca Quran ialah orang yang khatam Al-Quran. Betul kan? Buktinya apa? Ada satu majlis. Ada tak orang buat majlis sebab sedih? Ada. Saya ada nak buat majlis makan sikit. Sebab apa? Sempena kesedihan. Makna pelik tak? Baca Quran, khatam, tak faham, gembira. Pelik tak? Satu benda yang pelik. Pelik benda ajaib. Okey. Boleh Jadi, semakin kita beriman dengan Quran, semakin kita ikut ajaran Al-Quran, hasilnya hidup kita, hati kita akan lagi bahagia. Okey. Cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat 1, 2 dan 3. Sekarang kita selalu bacakan. Tak ada orang yang dah hafal ni 10 awal ayat surah Kahfi. Sebab apa? Selamat daripada Dajjal. Tapi tak tahulah dia hafal, dia faham ke tak. Ataupun dia hafal je. Okey. Allah kata apa? Cuba terjemah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi, yang anzala, telah menurunkan ala abdihi, kepada hambanya, Alkitab, Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan lahu. Hu ni balik apa? Hu ni balik pada kitab. Allah turunkan Al-Quran, Alkitab, dan Allah tidak menjadikan Quran itu iwaja. Apa dia iwaja? Bengkok. Maknanya Allah nak bagi kita Quran ni sentiasa lurus, sentiasa benar, sentiasa adil, sentiasa baik. Okey, sekarang siapa yang puji ni? Segala puji bagi Allah. Siapa yang cakap? Mana Allah puji siapa? Dia sendiri kan.
Boleh tak kita puji diri sendiri? Segala puji bagi aku. Boleh? Tak boleh. Tapi Allah puji diri sendiri, boleh? Boleh. Cuba fikir. Kenapa Allah nak puji diri sendiri? Apa tujuan dia? Allah perlu tak puji diri sendiri? Tak perlu. Kenapa dia puji? Tiba-tiba dia kata, segala puji bagi Allah. Maksud, segala puji bagi aku. Apa yang Allah nak daripada mesej tu? Ha? Sebenarnya Allah nak bagi tahu, segala puji bagi aku sepatutnya kamu puji. Kenapa? Sebenarnya Allah nak suruh kita puji, tapi Allah puji diri sendiri. Maksudnya Allah nak bagi tahu, kalau kamu tak puji pun aku tak ada masalah. Sebab aku memang terpuji. Cuma kamu kena puji aku. Sebab apa? Sebab aku telah menurunkan Al-Quran. Quran bukan untuk aku, tapi untuk kamu. Sebab Quranlah kamu jadi manusia. Sebab Quranlah kamu bahagia dunia akhirat. Jadi kamu kena puji aku. Tapi Allah tak kata pujilah aku, tak. Kalau Allah kata pujilah aku, seolah apa? Seolah Allah perlukan pujian. Tak. Aku memang terpuji. Kamu nak puji ke tak nak puji, aku tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak keuntungan untuk diri kamu, pujilah. Tapi puji Allah di sini lebih besar pada belajar Al-Quran dan ikut ajarannya. Kemudian Allah kata apa? Qayyiman. Kitab itu tidak bengkok. Kemudian qayyiman, tegas, lurus. Untuk apa ni? Apa fungsi Al-Quran? Untuk memberi peringatan tentang apa? Jadi satu fungsi Al-Quran, inzar. Memberi peringatan tentang azab yang pedih. Azab pula bukan sebarang azab. Azab min ladunhu, dari Allah nak beritahu, azab dari sisi manusia dengan azab dari sisi Allah. Beza tak? Beza. Api neraka dengan api dunia, beza tak? Berapa kali ganda? 69. Ada seorang pelajar hantar mesej pada saya. Dia kata, Ustaz, ada orang beritahu, orang Islam ni jahat macam mana pun, masuk neraka macam mana pun, akhirnya keluar. Apa masalah? Boleh cakap macam tu. Apa masalah? Akhirnya keluar, masuk syurga juga. Dia ingat api, kalau tak ada masalah, cuba buka api kat dapur, letak tangan. Setengah minit je. Kalau tak ada masalah. Itu pun kamu tak mampukan, walaupun setengah minit. Api akhirat 69 kali ganda, dan satu hari di akhirat sama dengan cuba. Dia main-main dengan azab Allah. Okey. Untuk apa Al-Quran? Untuk beri peringatan tentang ba'san, azab yang sangat pedih dari sisi Allah. Dan ni fungsi pertama, inzar. Fungsi kedua, yubashir. Ini memberi khabar gembira. Tapi kalau tadi Allah kata apa? Ayat yang kita belajar tadi. Hudan wa busyra lil mu'minin. Di sini Allah bagi tahu detail, iaitu memberi khabar gembira kepada siapa? Al-mu'minin, tapi ada syarat, iaitu allazina ya'maluna as-salihat. Kalau setakat mendakwa beriman tak cukup. Sebab itulah ada orang baca Quran tak gembira. Ada orang tadabbur Al-Quran tak gembira. Apa sebab? Sebab dia belum cukup beriman. Mungkin amalannya tak cukup dan sebagainya. Okey. Kemudian apa berita gembira ni? Cuba angkat sikit. Apa berita gembira? Annalahum, yang Quran nak bagi tahu berita gembira ni ialah sesungguhnya bagi orang beriman dan beramal saleh ajran ni upah. Upah yang hasanan, yang baik. Apa upah yang terbaik di akhirat besok? Surga. Sebab itulah sahabat ni bila cerita pasal syurga, mereka rasa apa? Masa syurga tu nampak kat depan. Ada seorang sahabat budak je.
umur 14 tahun. Nama dia Umair bin Abi Waqqas. Bila Nabi isytihar perang dalam peperangan Badar, dia menyusup masuk dalam tentera Islam. Bila abah dia nampak, abah dia kata, kenapa kamu menyusup masuk dalam barisan tentera Islam? Dia kata, sebab aku takut Nabi nampak. Kalau Nabi nampak, Nabi tak akan benar aku pergi ikut berperang. Sebab aku bawah umur. Dan ditakdirkan Nabi nampak. Nabi kata, balik rumah. Jangan ikut, ini untuk orang yang dah balik. Bila Nabi tak bagi, apa reaksi Umair bin Abi Waqqas? Dia menangis. Dia tahu tak pergi berperang tu mati? Dia tahu tak pergi berperang berpisah? Kalau mati berpisah dengan mak ayah, keluarga dan dunia. Dia tahu. Tapi kenapa dia nak pergi juga walaupun umurnya masih mentah? Dan sampai menangis. Kenapa? Sebab cerita akhirat tu macam depan mata dia. Dia tak nampak mati. Dia tak nampak berpisah dengan keluarga. Dia nampak masuk syurga terus. Ni. Sebab tu orang beriman, bila dengar berita baik dalam Quran, dia gembira. Okey. Bahkan Allah kata, makisina fihi, bukan setakat masuk syurga, tapi kekal. Okey, kita balik pada surah kita. Ayat kedua. Tadi Allah kata petunjuk dan berita gembira untuk orang beriman. Masing-masing syok sendiri kan. Saya pun beriman. Tak. Bila beriman ada tandanya. Apa tandanya? Allazina. Iaitu orang-orang yang yuqimuna, mereka. Ini fi'il apa ni? Mudhari'. Mudhari' makna apa? Sentiasa mendirikan solat. Kenapa Allah guna perkataan yuqimuna, mendirikan? Allah tak kata allazina yusalluna. Yusallu makna mereka solat. Kalau yuqimuna, mereka mendirikan solat. Beza tak mendirikan solat? Apa beza dia? Tertib macam mana? Bila mendirikan solat, mesti jaga rukun solat, mesti jaga syarat-syarat sah solat, mesti jaga perkara wajib dalam solat, mesti jaga perkara sunat dalam solat. Termasuklah solat mesti sama dengan Nabi, dan kemudian solat mesti khusyuk. Okey, apa pula tanda solat khusyuk? Semua orang mendakwakan solat khusyuk. Sufyan, solat Isya tadi khusyuk tak? Oh, kurang sikit. Maghrib? Kurang sikit. Zuhur? Zuhur tadi. Ustaz khusyuk. Oh, confirm. Zuhur khusyuk. Kenapa maghrib kurang dah? Dah penat. Oh, penat sikit. Pasal apa? Dia sebenarnya, solat ni, dia tak khusyuk tu sebab penat ke sebab apa masalah lain? Saya nak tanya, kita dengan Nabi mana lebih penat? Tapi Nabi khusyuk tak? Siang Nabi buat apa? Berdakwah dan berperang, kan? Malam Nabi buat apa? Sekejap ke lama? Mana Nabi sentiasa khusyuk walaupun siangnya penat berdakwah. Jadi penat bukan alasan untuk tidak khusyuk. Jadi ada masalah lain. Cuba buka hadis tu. Okey. Cuba terjemah. Hubbiba. Hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbiba. Apa makna hubbiba? Daripada perkataan Habib. Ya Habibi. Hubbiba dijadikan ilayya kepada aku cinta. Nabi kata dijadikan kepada aku cinta min duniakum, daripada dunia kamu
Apa dia? An-nisa. Perempuan di sini ialah isteri lah. Jadi Nabi kata, Allah jadikan aku ni cinta daripada dunia tu perempuan. Cinta pada isteri. Isteri itu adalah dunia kan. Sebaik-baik mata'ud dunia, apa dia? Khairu mata'id dunia. Sebaik-baik keseronokan dunia ialah al-mar'atu salihah, isteri yang soleh. Betul? Jadi Nabi kata, dijadikan pada aku cinta kepada isteri, satu. Yang kedua, watib. Apa makna tib? Wangian. Nabi suka wangian. Tetapi, waju'ilat, tapi dijadikan qurratu aini fis salah. Apa makna qurratu aini? Penyejuk hati. Isteri aku cinta, tapi belum cukup untuk menyejukkan hati aku. Wangian aku suka, tapi belum cukup untuk menyejukkan hati aku. Bila boleh betul-betul menyejukkan hati aku? Bila aku solat. Sebab tu ada satu malam, Nabi duduk dengan Aisyah, isteri yang paling Nabi cinta. Lepas tu, Nabi kata pada Aisyah radhiyallahu anha, aku cinta pada kamu, tapi aku lebih cinta untuk berada bersama Allah. Izinkan aku untuk solat malam. Nabi ambil wuduk, solat, menangis, ambil wuduk, solat, menangis, sampai subuh. Sebab apa? Antara Nabi duduk dengan isteri dengan duduk dengan Allah, mana lebih lama? Sebab apa? Sebab dengan wanita cinta, tapi dengan solat, qurratu ain. Itu tanda apa? Solat yang khusyuk. Kita mana lebih lama? Duduk dengan isteri ke? Duduk dengan solat? Takkan tak ada pengalaman? Ada pengalaman kan? Ataupun duduk bersembah dengan kawan, duduk baca Al-Quran dan solat. Mana lebih lama? Takkan nak suruh saya tanya seorang-seorang? Terus jawab umum sebelum saya tanya seorang-seorang. Mana lebih lama? Kita bersembah dengan kawan, kita bercakap, kita dengan telefon, kita dengan apa lagi? Dibanding dengan kita dalam salat. Mana lebih lama? Makna apa tu? Salat kita tak khusyuk. Kita belum cukup mendirikan salat. Okey. Apa pula tanda salat kita khusyuk? Yang kita minta kepada Allah, Allahumma ja'al salatana qurrata ain. Ya Allah, jadilah solat kami adalah penyejuk hati. Rasa nak solat, bila solat rasa tak nak berhenti. Itu bahagia hidup. Tapi kalau solat malas, bila solat nak berhenti cepat, itu ada masalah besar. Okey? Sebab tu orang kalau seronok dengan solat, dia akan buat apa? Dia akan solat lama. Cara nak solat lama macam mana? Dah hafal ayat-ayat baru, surah baru supaya dapat baca lama dan dapat berdiri dengan depan Allah lama. Kalau dia tak mampu menghafal, dia buat apa? Dia buka Quran. Dia akan usaha habis-habisan supaya solat tu menjadi qurratu ain. Okey, cuba buka surah ni. Apa tanda solat tu khusyuk? Buka surah Al-Ankabut. Okey. Cuba terjemah utlu. Bacalah. Ma uhya ilaika. Apa yang telah diwahyukan kepada engkau minal kitab. Daripada kitab, iaitu daripada Al-Quran. Baca. Lepas tu, mula-mula Allah perintah baca Quran. Satu. Yang kedua, Allah perintah wa aqimis salah. Dua. Dirikan salat. Jadi antara baca Quran dengan dirikan salat, yang mana Allah perintah dahulu?
Yang mana lebih utama? Solat ke baca Quran? Ha? Yang mana lebih utama? Solat kan? Sebab solat rukun Islam. Solat tiang agama. Tapi kenapa kalau solat lebih utama, kenapa Allah sebut solat yang kedua? Ha? Apa dia? Solat, dalam solat kena baca Quran? Oh, bukan. Tak, ini Allah suruh baca Quran sebelum solat, bukan dalam solat. Baca Quran dan dirikan solat. Di antara sebab solat kita tak khusyuk sebab kita tak faham Quran. Kita tak kenal Tuhan. Bila tak kenal, tak cinta. Bila tak cinta, solat jadi tak khusyuk dan jadi bebanan. Jadi salah satu nak betul-betul mendirikan solat, prosesnya apa dia? Baca Quran, tadabbur, kenal Tuhan, cinta Tuhan, kita akan seronok dengan solat. Maka hasilnya, lepas solat kita khusyuk, apa hasilnya? Inna salata, sesungguhnya solat itu tanha anil fahsya'i. Tanda solat khusyuk ialah lepas solat dia tak akan buat benda munkar, bahkan orang buat munkar dia tercegah. Automatik. Lepas tu kita ingat pesan Luqman pada anaknya. Luqman suruh anaknya solat kan. Lepas Luqman suruh anaknya solat, apa Luqman suruh? Wa'mur bil ma'ruf wan ha 'anil munkar. Lepas solat cegah munkar. Sebab solat yang betul ialah boleh. Jadi kalau orang tu buat solat, lepas tu buat munkar, lepas tu solat, lepas tu munkar, itu bukan solat. Solat yang tak berfungsi. Wala zikrullahi akbar. Dan zikir pada Allah iaitu solat adalah akbar, paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Okey, kita balik pada ayat kita. Tanda orang beriman mendirikan solat. Solat yang khusyuk. Kemudian yang kedua, wa yu'tuna zakah, dan sentiasa mengeluarkan zakat. Kenapa? Lepas solat zakat. Banyak ayat Quran kita jumpa lepas mendirikan solat, keluar zakat. Hubungan yuqimus solat, hubungan dengan Allah. Wa yu'tuna zakah, hubungan dengan manusia. Tapi hubungan dengan manusia banyak kan? Kenapa Allah sebut zakat? Zakat tu makna apa? Harta. Kenapa Allah sebut harta? Kita boleh berhubung dengan manusia tanpa bagi duit, betul tak? Tanya khabar, senyum. Kenapa Allah kata bagi harta? Benda yang paling manusia sayang, yang paling manusia kedekut ialah harta. Sebab tu zakat juga dinamakan sedekah. Apa makna sedekah? Sedekah ni benar, sadaqallahul azim. Bila kita boleh lawan nafsu, lawan cinta harta untuk dapat apa? Untuk dapat pahala akhirat, itulah sedekah. Mana perbuatan sedekah kita membenarkan apa yang kita ucap dan kita yakin. Siapa yang kedekut, dia tidak ada sedekah. Okey. Apa ayat yang Allah begitu manusia ni bila harta cinta gila-gila, bukan sikit-sikit. Ayat apa? Surah Al-Azim. Surah apa? Cuba buka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Ni, surah Al-Fajr ayat 20. Ingat ayat ni. Allah kata apa? Wa tuhibbunal mal hubban jamma. Allah sebut sifat manusia pada tuhibbuna. Apa makna tuhibbun? Fa'il mudhari'. Kamu ni sentiasa cinta mal, harta, cinta luar biasa pada hubban jamma.
Hubban cinta jamma sangat-sangat. Boleh tak cinta harta? Boleh. Yang haramnya apa dia? Jamma. Sebab tu Allah nak tengok bukti kita cinta Allah ke cinta harta. Maka Allah bagi syarat apa dia? Zakat. Yang kedua, sedekah. Banyak yang fail kat situlah kan. Buktinya manusia terlalu sayang pada harta, manusia sanggup habiskan masa dan umur untuk cari keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, muda sampai ketua, cari harta je. Betul kan? Lepas dapat harta, sakit. Lepas tu kos rawatan yang dia simpan semua, 500,000. Jadi dia rosakkan badan dia untuk cari harta, lepas tu bila rosak, guna harta untuk baiki balik badan. Itulah manusia. Cuma buka surah satu lagi. Surah apa? Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Ayat 8. Cuba terjemah. Wa innahu, sesungguhnya nya tu manusia. Lihubbil khair. Tengok Allah guna dua harfu taukid. Satu, inna, sesungguhnya. Yang kedua, lam. Sesungguhnya manusia ni pasti cintakan khair. Khairin harta. Sesungguhnya manusia cintakan harta pasti syadid. Apa dah? Bersangatan, luar biasa. Kadang-kadang kurang sikit dah menggelabah kan. Pahala kurang 3 hari 3 malam, okey. Tapi kalau duit kurang, menggelabah kan. Betul kan? Ini. Hubbil khair la syadid. Tapi kalau cinta pahala, ada tak syadid? Tamak untuk dapat pahala. Susah kan? Betul kan? Saya nak tanya, antara kita cinta harta dengan cinta pahala, mana kita lebih cinta? Siapa jawab tadi? Okey, betul kan cinta pahala kan? Okey, katalah duit kita 100. Kita cinta 100. Tapi kalau kita sedekah 100, kita dapat pahala berapa? 700. Jadi cinta pahala kan? Betul? Bagi 100. Oh, tiba-tiba tak ada. Okey. Sebab tu Quran ni salah satu fungsinya apa? Syifa. Rawatan apa dah? Penyakit apa? Bakhil. Bakhil. Kedekut. Okey. Kemudian Allah kata apa? Orang yang gembira dengan Al-Quran, orang beriman, pertama asas orang beriman ialah sentiasa mendirikan solat dengan khusyuk, dengan betul. Yang kedua, dia tidak kedekut. Dia lebih cinta pahala daripada harta. Dan wahum bil akhirah, dan mereka dengan akhirat hum yuqinun, mereka sentiasa yakin. Tengok susunan ciri orang beriman. Satu, dia asasnya berimanlah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, tidak kedekut, mudah je nak bagi harta. Yang keempat, apa kaitan yakin dengan akhirat dengan semua ni? Sebenarnya asas nak buat kebaikan beriman kepada Allah dan Quran. Tapi pendorong untuk manusia terus beramal soleh dan istiqamah pada akhirat ni. Kalau tak yakin pada akhirat, manusia akan jadi kedekut, jadi malas beribadat. Betul kan? Sebab aku dah solat 10 tahun, tak kaya-kaya pun.
Aku sedekah, Allah tak ganti pun. Sebab akhirat tak ada dalam kepala dia. Sebab tu Islam di zaman Nabi kuat. Kenapa? Kenapa? Sebab semua sahabat Nabi ada sifat ni. Satu, solat dia luar biasa. Yang kedua, sedekah zakat luar biasa. Sebab tu Islam jadi kuat. Sebab ada penderma yang hebat. Kenapa mereka mudahnya nak derma? Abu Bakar, Osman, Abdul Rahman bin Auf, mudahnya dan bagi bukan sikit. Beratus ribu. Kenapa? Sebab mereka fikir bukan mereka fikir yang mereka bagi, tapi mereka fikir apa yang mereka dapat. Jadi mudahlah. Macam kita nak beli rumah kan, 500 ribu. Kenapa mudah sangat kita nak sign borang untuk beli rumah tu? Walaupun tengok harga dia 500 ribu. Siapa ada pengalaman? Kenapa jadi mudah? Sebab kita bukan tengok 500 ribu, kita tengok apa yang kita akan dapat. Sebuah rumah yang besar, selesa. Betul tak? Jadi 500 ribu jadi mudah. Tapi bila nak sedekah, bukan 500 ribu. Berapa? Payah. 500 je. Dia kalau kita betul-betul ikhlas, mungkin kita dapat syurga tak? Mungkin dapat syurga walaupun dengan 500. Tapi jadi berat 500 tu. Berbeza dengan 500 ribu. Kenapa? Dalam kepala kita fikir apa? Macam lepas tu, duit semakin kurang dan tak nampak. Lepas tu tunggu. Dah cukup ke derma tu? Dia tunggu cukup baru mula nak bagi kan? Beza dengan sahabat. Sahabat, detik pertama Nabi isytihar, mereka tengok Abu Bakar dengan Umar kan. Mungkin tak ada dekat Malaysia ni. Abu Bakar, bila Nabi isytiharkan perlukan bantuan, Umar bagi separuh. Dalam kepala dia apa dia? Separuh harta. Katalah dia ada 500 ribu. Dia bagi berapa? 250 ribu. Dalam kepala dia apa dia? Abu Bakar tak boleh lawan aku. Kali ni Abu Bakar mesti kalah. Tengok berlomba, sifat berlomba. Bila pergi, Nabi tanya, kamu tinggal apa kepada anak isteri kamu? Umar kata separuh. Lepas tu datang Abu Bakar bagi harta, Nabi kata, kamu tinggal apa? Tak tinggal apa-apa. Aku tinggal Allah dan Rasul. Mana dia bagi berapa? Umar kata apa? Aku tak akan sampai bila-bila tak boleh lawan Abu Bakar. Ada tak sifat berlawan? Ya. Beza kan? Ya. Sebab tu Islam zaman Nabi kuat dan cepat tersebar. Sebab sifat pengorbanan. Kenapa mereka mudah korban? Sebab dalam kepala mereka, ni, wahum bil akhirati hum, mereka yakin. Ulama kata sahabat dengan akhirat ni, macam akhirat tu macam siang besok. Siapa yang tak yakin ada siang besok? Siapa tak yakin? Semua yakin. Ataupun sahabat ni macam dengan akhirat, macam dia sentuh kulit. Dia cukup yakin yang dia sentuh adalah kulit. Macam itulah cerita akhirat. Macam dia sentuh kulit. Sebab tu jadi mudah. Dan Islam jadi kuat. Kan? Tengok sekarang kita nak buat kerja dakwah, nak bagi bantuan. Jenuh kan minta bantuan kan. Kempen sana, kempen sini, viral sana. Betul tak? Nak minta derma. Itu pun kena scam. Scam. Habis ratus ribu kan. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada buku ni. Dipanggil buku apa ni? Okey, kita ada apa ni? Perniagaan baru untuk akhirat. Ada notebook. Kita insyaAllah akademik Ghulam Ad-Da'wah akan mula operasi pada 9 Oktober ni. Jadi sempena dengan pelancaran akademik Ghulam dan mulanya operasi, kita lancarkan buku notebook. Satu pertama untuk pelajar akademik lah.
Yang kedua, kita jual. Dan keuntungannya 100% untuk dakwah. Buku ni saya rasa tak ada kat dunia, ada kat sini je. Cantik dah ada pendidikan. Dia tak akan terkoyak lah. Dan tebal. Walaupun kosong tapi boleh tulis. Harga dia murah je. Kita tak berniaga. Harga dia, kalau kat luar ni saya rasa mungkin 15 ataupun 20. Betul kan? Kalau tak percaya pergi cek dulu baru beli kat sini. Kita jual RM12 sahaja. Ada boleh beli sekarang kan? Boleh. Apa dia? Shopee dah masuk, lambat sampai. Beli kat sini je. Boleh beli kat sini sebelum stok habis. Kemudian yang kedua, kita mula bergerak ke depan. Buku-buku poket kita terjemah dalam bahasa Inggeris. Ini buku poket yang pertama kita terjemah dalam bahasa Inggeris, iaitu buku Matlamat Hidup. Dan akan menyusul buku yang seterusnya, insya-Allah. Harganya apa? 5. Buku-buku poket, insya-Allah mulai sekarang kita naikkan harga sebab semua barang naik. Jadi beras pun dah kurang. Jadi semua buku paket kita jadikan RM5. Naik 50 sen je. Dan kita bukan naik setiap bulan, mungkin 2 tahun sekali. RM5 insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.